Koya Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali ke Pantry Gelap, bukan kongsi gelap. Hari ni kita ada Koyak Podcast dengan tajuk yang agak panas. Tapi seperti biasa, aku tak keseorangan. Aku ditemani dengan geng-geng aku. Jadi geng pertama kita ada Acik Pinky. Aku first tu. Oh ya. Habiskan salam dulu. Habiskan salam dulu. Assalamualaikum. Apa abang semua? Sihat ke? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Okay. Next one, muka macam biasa. Geng kedua kita. Kita ada Danish Denge. Halo geng. Yeah. Muka-muka biasa dengan Acik, Danish, muka-muka biasa dalam podcast. Tapi muka yang ni, muka yang seterusnya ni tak biasa. Sebab ada, yelah dah kahwin kan, busy sikit katanya. Kita ada Kai Lori. Yo, what's up? Oi. Kai in the house. Yo, aduh aku terlalu macam pula ini. Ui, gila. Lama tak masuk kan? Kai punya kamera lain macam. Clear je. Itu dan diam. Standard lah. Alright, kita dalam video podcast kali ni kita ada tajuk yang panas lah kan. Kalau korang tengok dekat tajuk video ni, yang aku akan bubuh adalah 3 benda bodoh orang buta buat. Tapi sebenarnya kita nak cakap yang 3 benda pelik yang orang buta buat saja, clickbait korang kan. Tapi tak semua benda yang kami akan mention ni semua benda pelik, dan tak semua tu adalah benda bodoh lah. Alright. Tapi inilah benda yang kami masuk dalam komuniti orang buta, dan kami rasa macam macam ni macam ni orang buta. Suatu yang lain macam. Yes. So, dan aku rasa mungkin ramai yang orang normal pun mungkin pandang sama macam apa yang kami fikir lah. So, nak dijadikan cerita, akulah kena start dulu kan. Of course. Ya, Aku rasa benda yang standard lah. Kalau lelaki kan, lelaki paling famous dia adalah dengan kencing berdiri. Setiap tandas mesti ada kencing berdiri punya ni kan, tandas Abaman. Tapi kalaulah korang duduk dengan orang yang buta bersama kan, lepas tu tandas dia bukannya tandas yang tandas berdiri tu kan, nak kencing berdiri, tapi tandas bowl tu kan, tandas mangkuk kan. Dan diorang pula kencing berdiri. Okay, korang bayang kan, mata kau tak nampak lepas tu kau nak kena shoot. Okay, shoot tu kena masuk. Bayangkan orang normal pun shoot tak masuk. Bayangkan. Orang normal pun shoot tak masuk. Kesasar pula. Pemecik hawa. Tu okay lah memang. Serius dekat mecik. seat tu. Dan lepas tu pula member. Sorry kalau ada siapa-siapa yang tengah makan ke sambil dengar video ni, please jangan. Next pula ada member pula lepas tu nak guna toilet seat tu, nak membuang hajat yang besar lah kan. Takkan member tu duduk kat benda tu dah rasa dah ada orang basah. Ingat macam tu lah. So Jahanam. So tu, kalau tu benda yang aku perasan lah. Aku rasa memang tak kena lah, memang tak masuk lah, memang paling pah lah kena. Tu bila aku masuk dekat Bau petai. Kena bau petai bang. kalau bau petai tahu dah. Ni tak ada bau. Tu dah. Alright, next. Acik, apa kau punya top 3? Okay, top 3 aku aku rasa aku pilih ni lah. Orang buta ni memang kuat meraba lah. Apa? Memang kuat meraba. First aku masuk dunia orang buta ni, aku macam agak pelik lah. Kalau orang yang aku bagi contoh ni lah, B1 lah kan, B1 yang total blind.
kalau dia nak kenal seseorang tu mesti dia akan raba. Mana kata dia akan raba Betul. untuk kenal diri hang tu siapa. Dia akan cam tau bahu hang, rambut hang, perut hang. And then first kali aku jumpa orang ni, memang ni lah jumpa, aku tegur dia, malah mention nama kan. Lepas tu dia, cik. Dia tengok aku, dia pegang aku. Ni cik ni, start pada bahu, perut, rambut. Panjang rambut Lepas tu dia turun lagi, pegang pungkong aku, pegang wallet aku. Lah kali dia pegang gerbet aku, mau melompat Kena campur dengan orang buta. Dia tersilap pegang kot. Tak sengaja kot. Aku macam, macam ni orang buta ni lepas tu lepas tu kalau jumpa orang buta ke apa, kau kena standby tangan kat bebek tu. Tapi betul lah, benda tu betul. Aku pernah selalu kena dengan dia orang. Pergi dekat-dekat dia diam. Aku diam-diam tengok dia raba aku. Tak dia kenal tu tak dia belau. Ingat tak cam? Macam mana dia orang boleh kenal lah? Itu lah. Tak, aku lah. Kadang-kadang dia orang raba satu part je dia kenal lah. Betul. Kadang aku jam benda tu kadang macam aku amazing lah benda tu. Hang dah pegang bahu aku, hang dah boleh tahu aku siapa lah. Memang gila lah. Betul. Tapi jangan pegang lah benda bukan-bukan tu. Kang naik bahaya. Lah tu. Mampus. Canggih. Aku rasa dia tak sengaja kot pegang kau Kalau punya naik Gurau. Belum pasal. That is my top 3. Top 3. Itu dia top 3 daripada Acik Pinky. Seterusnya kita nak pergi ke Danish Denggi. Antara orang yang agak lama agak dengan komuniti orang buta. Dah lama jadi buta juga. So macam mana? Ya, maaf. Lagi. Tak apa. Okay. Aku punya top 3 apa? Rasanya benda ni memang familiar dengan orang buta, dengan orang kata habit orang buta kan. Dia 3 serangkai lah. Orang kata first kali angguk-angguk, giling-giling dengan goyang-goyang. Itu lagu tu. bunyi macam lagu kan, tapi jadi reality. Aku rasa ahli fikir dapat lagu ilham daripada orang buta kot. Ni. Dia tunjuk macam orang buta goyang. Demo sikit. Macam mana angguk-angguk Tak tu boleh. macam mana? Tak boleh, Berat. Tak. Kalau yang tu aku tak pasti sama ada apa masalah dia. Maybe sebab dia orang dah terlalu biasa kan goyang-goyang sampai macam tu. Tapi yelah kalau kata first impression aku tengok dia orang memang aku rasa macam apa dia ni kan? Pelik ke? Tak biar dia ni kan. Yang kadang-kadang yang goyang tahap ekstrim pun dia bila dia naik share dia akan lagi laju. Macam kena rasuk pun dia. Kan nak share. Aduh mak. Itu kan nama orang ke? Maksudnya ni lah bila dia orang makin laju berfikir, makin lama banyak benda yang dia fikir makin laju lah kan. Dia dah naik hantu dia. Aku selalu perasan kat benda tu. Memang tabiat dalam habit kan. Itu kalau dalam sekolah ke apa tempat orang buta familiar lah. Kalau nak contoh tu jangan lah dia orang. Nish. Hmm? Kalau nak contoh terdekat kacang lah. Setiap video mesti dia goyang-goyang lah. Itu dia. Betul. Tu adalah contoh yang paling tepat lah. Paling tepat. Betul. Wow. Rasa-rasa So kalau korang nak tengok, boleh tengok video-video kami sebelum-sebelum ni. Korang memang akan tahu lah. Yang tentang game show ada, podcast ada. Jap. Tapi dia bercakap pun goyang juga. Apa? Macam mana Kai? Setahu aku orang yang bisa goyang-goyang ni yang totally blind ni. Tak tahu laku yang B3 pun goyang juga. Itu Kacang LD tu. Sensor. Sorry. tak ada, aku tak nak edit. Tak faham LD tu Video apa. kali ni tak ada edit. Tapi sebenarnya aku teringin kan nak tahu sama ada yang habit diorang tu, diorang boleh berhenti atau tidak. Itu tak tahu. Aku tak boleh cakap lah. Tapi macam apa yang aku nak tanya lah. Kenapa kau dia buat yang tu tau? Dia kata dia orang dah terbiasa. Dan dia orang kata dia orang macam
seronok. Tu ni goyang. Dia kata satu benda yang mengasyikkan. Aku pun tak tahu apa yang mengasyikkan tu. Dia macam Dan merangsangkan lah. Merangsangkan otak dia orang untuk berfikir. Okay. Dan okay bukan. Tapi itulah kita siapalah kita kan untuk judge dia orang. Kita yang risau okok ni pun susah nak berhenti. Kan dah berhenti Kan dah berhenti. Aku nak meluahkan rasa pelik aku je terhadap certain pengen dia orang. Tu dia. Betul. Jadi, tapi macam kalau untuk aku pula top 3 aku lah. Tapi benda ni aku rasa pelik juga lah. Kau bayangkanlah orang buta tu blind tak nampak apa-apa. Dia tengok cermin. Kedagak mesti kau cakap benda ni. Itu aku rasa macam jam juga ah. Aku rasa itu sebab dia orang dah biasa sebenarnya. Tak adalah masalah dia je lah. Mungkin dia tak boleh move on kot. Dia baru ni, dia dok blind kat ni. Tak. Dia tu blind dia kecil. Oh ya? Aku rasa ni tu, dia pengaruh Kamen Rider Ryuki tu, nak tukar kat cermin Laki ke perempuan? Laki lah. Kau perempuan pula. Kau agak-agak tu. Manalah tahu. Ada asrama dulu. Aku first time masuk asrama orang buta. Okay. Lepas tu aku duduk dekat asrama tu ada cermin besar tu. Pagi-pagi buta dia dia macam pakai baju apa semua. Dia duduk depan cermin. Sikat rambut tu okey lah. Lepas tu dia betulkan baju. Dia tanya kan dia betul dia kemaskan apa semua. Aku tengok dia. Aku rasa dia macam pula. Aku rasa dia nampak tu sebenarnya. Kau je yang kena tipu. Aku totally blind. Orang kadang-kadang benda lalu depan dia boleh tak nampak. Tapi macam mana dia boleh nampak cermin? Tak pasti aku lah. Macam jam juga otak aku. Mungkin dia rasa lebih confident kot depan cermin. Walaupun dia tak nampak. Who knows, right? Ada orang letak okok dekat mulut tapi tak like pun. KL gangster, Jai. Boleh diterima pakai. Okay, tak apa. Boleh diterima. Tapi memang itulah benda yang aku rasa macam itu benda pelik lah. Tabiat pelik bila first aku masuk buat orang buta. Itu dia. Tak apalah. Mungkin dia nak merasai macam orang biasa tengok cermin. Ini memang agak rare lah. Bagi aku memang rare. Okay, aku punya top 2 Top 2 aku ni aku rasa mungkin kebanyakan daripada orang normal yang dah biasa bekerjasama dengan orang buta mungkin dah tahu. Tapi contoh kalau ada dalam satu majlis yang besar ataupun majlis yang formal atau tidak formal, dalam sebuah event tu kalau MC sedang bercakap ke ataupun tidak, komuniti orang buta ni pasti akan bercakap dengan kuat lah, akan bising. Kecoh, yes. Bukannya kecoh dari segi benda yang buruk lah. Dia macam bagi benda tu lebih meriah. Itu bagi pendapat aku lah. Mungkin bila korang rasa formal, tak boleh bising senyap. Tapi bagi diorang tak nampak, kita orang tak nampak, diorang macam gampang aku ni. Apa dia? Danish pun antara salah satu lah. Bila aku masuk kat GTC. Tengok dia. Ya sebenarnya aku rasa lah dia orang nak tambahkan crowd satu majlis tu kan. Dia orang tak nampak visual depan tu apa. Itu satu ni. Satu lagi, dia orang nak lepas tension. Okay, logik. Satu gini. Nak juga. Ya. Satu lagi. Walaupun Dewan tu ada 20 orang je, macam 200 orang. Oh, betul. Betul. Orang buta tu memang kelebihan dia lah. Walaupun dia tak nampak, tapi rasa dia macam aku rasa macam padahal aku nampak Dewan tu macam tak sampai 50 orang pun sikit Tapi kecoh dia macam 200 orang, 2000 tu macam buat apa? Tengok keluar je dalam pakai tongkat je. Dan aku rasa benda ni paling penting lah. Aku rasa orang kat luar sana jangan rasa macam uish, Afsal ni dua ni biadab ke tengah cakap tu. Korang relax je, steady je. Kalau tu event orang buta punya komuniti tahu.
Tapi satu lah aku respect lah. Dia dah faham dah. Once bila macam formal start, semua diam lah. Itu standard lah. Tu standard. Tapi bila belum start ke atau tengah break ke apa ke, benda tu akan riuh balik. Yes. Aku rasa yang wajib akan senyap bila bacaan doa. Itu negara aku. Biasa. Aku negara aku. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Lepas tu sekarang terbaru lagu GTC. Oh ya. Ada GTC ada lagu sekarang. Dah. Hasil budak audio. Tapi tak tahulah dia guna ke tak. Guna kot. Guna. Okay. Top 2 aku lah. Top 2 aku, first aku rasa pelik gila lah. Kalau orang buta bertembung dengan orang buta. Contoh orang buta depan kita kan, nak berjalan datang ke kita, kita nak pergi ke dia. Dia akan ketuk tongkat tau. Macam tu kan. Normal lah kan. Akan tongkat ni ialah mata orang buta. Tapi bila kau dengar je orang buta ketuk tongkat, kau secara automatik pun kau akan macam kuatkan tongkat kau macam halo geng. Macam tu. Orang buta nak lalu. Geng. Macam tu. Itu kau seorang je kau rasa. Tak, aku sama. Aku membuat macam tu. Aku tak. Dia macam bukan kod rahsia lah. Dia macam bila kau nak cari member kau kan. Member kau hilang pakai tongkat. Mana ketuk tongkat. Kau akan ketuk tongkat. Kat mana weh? Jumpa kat mana? Okey, hint dia kau ketuk je tongkat. Nanti kita orang dengar, kita orang pergi situ. Kita tahu lah dia kat situ. Yes. Unik lah. Unik dan pelik lah. Tu lah. Aku pun rasa macam asal tak panggil je nama. Kenapa nak ketuk tongkat? Kau nak tulis maki hampir tu. Kalau panggil nama takut orang lain dah pandang. Malu. Kalau ketuk Takut tongkat tak apa. lebih daripada seorang yang pandang ni. Tu kalau korang jumpa orang buta nak bertembung orang buta duk lawan ketuk tongkat, siapa kuat lagi yang korang jangan pelik lah tu. Yang tu memang salah satu macam cara lah kan, alternatif untuk orang buta ke satu tujuan nak ke kawan dia ke, nak tunggu member dia ke. Kalau ada orang satu orang buta ni senang kata friendly lah. Jumpa orang buta pun boleh tegur, tak kisah siapa-siapa. Betul. Dan kalau korang jumpa orang yang tengah guna tongkat putih ni, kalau korang normal ke, korang nampak ke, boleh lah tolong pimpin dia sekali. Lepas tu boleh lah. Jangan ingat dia patah kaki pula. Bukan. Bodoh lah. Sebab ada aku cakap tu kan, Sadir nak selit sikit. Patah kaki ya? Dia ingat aku patah kaki. Boleh jalan tak ni? Boleh jalan tak ya? Kaki okey ke? Dia macam tu. Tak apa, nanti kau cakap je, tak, saya bukan Zul lutut. Jahanam. Okay, that is my top 2 lah. Alright, cik. Okay Nish, turn kau lah. Apa benda top 2 kau? Top 2 aku kan, pasal habit orang buta ni. Ini pun memang famous lah. Suka tekan mata. Dia ada time dia bila macam dia ni duduk seorang-seorang tengah termenung. Dia mula tangan dia akan tekan biji mata tu lah. Lepas tu dia akan jauh terfikir kan. Bila orang tegur tu baru dia ya. Sakit tu. Korek kan mata. Dia tekan sampai ke dalam tau biji mata tu. Aku pun tak tahu macam dia diorang buat benda tu. Tahu lah. Mungkin sebab dia orang segatal ke apa mata. Tak, diorang kata benda tu macam yang goyang-goyang tadilah, mengasyikkan, menggairahkan. Seronok. Keluarkan you mata dia ni. Mampus. Keluarkan you mata. Yang pakai mata batu tu adalah keluarkan kan. Itu yang standard betul lah. tak adalah. Nak keluarkan mata batu nak basuh. Standard. Tapi yang mata Sama yang dah macam terlekat tu. Tak sakit ke tu? Kecil-kecil mata gitu. Tak tahu lah cik, jom kau try. Tahu lah. Orang kata buat benda tu steam tu, aku tak tahu tu kan. Tak, dia memang dia rasa
steam tu bila kau tengah gatal lah. Dapat dengar macam benda lain kan? Bukan. Kalau- Aku tak cakap pasal benda tu. Betul. Kalau tengah gatal memang sedap. Tengah gatal memang Itu sedap. memang ya. Tapi dia termenung. Betul feel. Dia termenung. Aduh, Jam. Macam-macam Oh, orang ini- orang tu ni. Tu dia punya Dennis punya top 2. Nak tanya Betul. Kai punya top 2. Top 2 aku Macam ni macam orang buta baru keluar daripada satu tempat, dia nak cari slipper dia. Kadang-kadang Cari slipper. cari slipper. Tapi ada yang amazing lah. Macam yang amazing ada juga. Yang slipper dia mana letak dia tahu tau slipper dia. Tapi yang aku jam tu ada jenis yang dia lupa slipper dia dan dia tak tahu tu slipper dia. Dia tak tahu siapa apa yang dia beli. Itu lagi. Dia tak tahu. Itu lagi jam. Sampai kan Bangsa dia. aku pernah jumpa jenis tau. Hmm. Yang ada jenis yang pakai sebelah kanan belah kiri. Sebelah kiri belah kanan. Beza lah, berbeza. Tak, bukan duduk belah kanan. Tapi salahnya dia jenis lain apa semua lain. Slipper yang lain lah. Slipper yang lain. Okay. Aku kenal orang tu. Aku pun macam jam juga. Ada jenis macam tu. Dan ada pernah satu kes lah. Member aku lah. Kat Sama tu kan. Dia nak pinjam kasut member seorang ni. Dia pergilah ambil. Lepas tu macam lepas tu kasut aku sendiri. Aku cari keluar aku tak jumpa. Sebelah ada, sebelah tak ada. Aku puas geram aku asrama. Tapi Kadang kau jumpa tak kan? Aku jumpa lah lagi sebelah tu. Tapi masalah dia sebelah tu dengan sebelah lain. kadang Punya sebelah tu ada. Sebelah lagi tu dengan sebelah yang lain. Apa dia Dia cik? tanya, ada yang jenis engkau dah tersepak kasut, lepas tu kau sepak lagi. Bilik kau 301, lepas habis kau lift pun kasut kau. Betul lah. Dia- Itu dia- ada. dia- Itu biasa. itu pun aku rasa Ada juga. tu. Ya aku rasa juga. Aku rasa kalau yang bak sepak tu mungkin salah orang yang letak kasut tu kot. Letak tengah-tengah jalan. Siapa suruh? Memang kena sepak lah. Tapi yang silap pakai kasut ni aku pelik. Kadang-kadang tak juga. Oh, Kadang dah bersusun pun boleh jadi haru juga lepas tu. dia macam dah letak kat rak. Dia ambil daripada rak, dia sepak. Letak bawah. Itu dengki tu. Kau dah tersepak, lepas tu kau sepak lagi. Apa siap? Mungkin dia orang tak perasan sebenarnya. Aku backup orang buta. Kau ni, aduh, kutuk orang buta. Tak ada lah masalahnya. Macam apa yang kita tahu biasanya macam dia rasa dia tajam. Tapi masalah dia kelakar tu yang dia ambil kasut tu, yang kelakar dia tu. Sebab aku Takkan dia tak boleh rasa dia ria tu kan. Kasut sebelah lain kan. Sebenarnya tu macam maybe kalau saya sama aku boleh terima lagi tau. Masalah dia lain. sebelah saya 9, sebelah saya 8. Tak, kasut yang dia rembat kau punya kasut tu kasut apa? Kasut sport? Kesukan lah. Sport. Dia punya pun kasut sport ke apa? Yang dia pinjam kasut member aku. Kasut sport juga. Tapi kasut yang size berbeza. Member tu size 8, aku size 9. Kan tak rasa sebelah besar sebelah kecil. Aku macam jam juga. Aku kenal ke? Aku kena slipper. Aku kena slipper. Oh, slipper. Tahu mention dah siapa. Slipper sebelah lain. Sebelah warna biru, sebelah warna oranye. Tak Itu pelik. normal. Itu okey sebab tak nampak warna. Tak nampak warna lain. Ini salah dia size lain tu kasut tu. Betul. Aku Tapi kalau macam kalau apa jenis sama Ah. warna lain tu boleh maafkan lagi lah. Okey lah betul. Saiz lah betul. Kau tak dapat rasa kaki kau lebih macam mana besar dia kan. Tiga orang Ya, betul lah kelakar. tu. Aku cakap, benda berbeza. Pakai sebelah lain pun dah rasa. Betul. sebenarnya dia kembali kepada skill daily living skill diorang DLS. Macam mana diorang nak Betul. hadapi hidup ni sendiri lah, berdikari. Dia kena tidur lah dengan kasut tu. Nak tahu tu kasut dia. Kalau tak nak elak. Tahu macam mana. Tapi yang benda kelakar Tidur pakai kasut yang buka. yang kelakar lagi lah. Yang kelakar lagi lah. Member aku yang ambil kasut tu dia rabun tau bukannya B1. So Oh. sekarang ni kita tak kutuk B1 je, kita kutuk Dah. B3 juga.
Korang jangan cakap aku. Ya ampun ni. lah. Tak. Kelakar benda tu. Korang lah. Memang tak boleh lupa tu. Tu lah. Aku nak tambah sikit dekat cerita Kai ni tadi kan. Okay. Sebab dia dah berkait kan. Apa macam Acik cakap tadi. Kan ada orang buta yang bila jumpa kasut dia sepak lagi kan. Itu aku rasa aku tahu punca dia. Satu sebab dia tak jumpa kasut dia kan. So dia akan cari dengan cara yang marah. So dia bila dia dapat kasut orang lain, dia akan sepak sampai dia jumpa kasut dia, boleh ambil, dia belah. Itu dengki tu. Gampang kau buat gitu kat aku dulu. Gampang. Ada cik. Tu Kau tahu tak kasut aku aku ingat kasut aku depan lift tu. Aku bilik 204. Kau bayangkan. Sama. Tambah satu dia. Tambah satu dia tabiat orang buta lah. 204 Yang aku perasan lah. Ya. Apa kan? Satu kita tabiat orang buta yang aku perasan pasal kasut ni kan. Contoh macam biasa orang pergi masjid apa semua kan. Bila orang buta, bila slipper dia mesti lain daripada orang lain. Cara dia simpan tau. Dia macam apa? Dia ikat dengan tongkat. Dimasukkan, macam mana lah. Jadi benda tu pelik. Lain dia letak dekat tempat yang dia letak tanda. Buat tanda. Tanda tu memang kata, bagi aku macam rare lah dia orang. Tapi even aku sendiri pun kalau macam nak letak kasut, aku akan letak tempat yang terpencil lah. Tersorok sikit. Selamat daripada orang buta. Bukan selamat daripada orang buta, selamat daripada orang buta. Tapi yang dia orang pun apa, kadang-kadang kasut dia orang tu diselitkan dengan tongkat lah apa semua sampai bercantum. Selalu tu memang normal orang buta buat benda yang pasal kasut. Biasanya dia orang kumpulkan kasut. Contoh dia orang pergi secara berkumpulan, dia akan kumpulan dia orang letak satu kasut sama. Tapi jangan pula orang normal nampak kasut tu dileraikan pula. Apa ni? Kenapa bercantum? Bercantum. Siapa dah jahat sangat bercantumkan ni? Itu sial namanya. Lepas tu dah nampak elok macam tu. Ya cik. Apa tahuan kau? Tahuan aku ni memang aku rasa semua dunia orang buta memang tahu lah benda ni. Okay, dekat sekarang ni akan ada Unify kan, internet antara yang laju juga kan. Tapi Unify tak boleh lawan tu internet orang buta ni. First ni sikit lah, bukan nak tembak mana-mana pihak ke apa, tapi lepas aku masuk dunia orang buta ni, aku rasa benda ni yang paling wow lah. Benda dia adalah cerita, satu cerita yang viral, kejap je orang buta yang lain sampai dapat dengar. Contoh aku di KL kan, belajar, orang di Perak pun dah dengar. Faham tak? Faham. Maksudnya mulut ke mulut lah. Jangan betul. fikirkan bukan mulut ke mulut. Jangan fikirkan bukan. Ni okay. bukan benda bukan. Dia bukan benda yang jahat ke benda yang baik lagi. Even macam first aku masuk dunia orang buta, aku pernah kena kacau hantu tau dekat satu bilik ni. Kan? Tapi dia cakap aku, ramai orang dah tahu benda tu. Padahal aku rasa aku cerita dekat berapa orang je, 2-3 orang je. Kat situ macam laju gila kan internet orang buta ni. Betul. Dia sebab komuniti orang buta ni tak ramai. Kecil. Yang cepat sampai. Betul. Betul. Dan aku rasa tak semua cerita yang korang dengar daripada orang lain tu betul lah sebenarnya. Kau kena sedek dulu. Apa kata-katanya direct dulu ke orang yang tu ke apa, tak semestinya benda tu betul. Kadang-kadang ada orang dengki, dia akan sebarkan cerita palsu sebab dia tahu internet orang buta ni laju, free pula tu. Betul-betul. Bayar bulan-bulan. Kalau dia nak sebar fitnah tu, macam tu je, settle je. So better korang sedek dulu sebelum korang dengar cerita tu betul ke tidak dia ni. Tapi cerita baru ni, viral baru ni, betul. Yang mana? Yang Nabila Razali ke belum? Yang mana? Mira Nabila Filzah? Razali lah. Mira Mira Filzah dah kahwin tu. Betul lah. Ada satu viral.
Dini Rashid masuk big stage tu, orang buta siap support. Yes, support. Itu bukan orang buta je. Itu satu Malaysia. Uish. Okay, untuk peminat-peminat Dini boleh tengok kami punya podcast sebelum apa aku cakap ni? Podcast sebelum ni Ya, kami ada podcast khas untuk Dini Rashid. betul, kita ada kutuk-kutuk dia dalam tu. Korang boleh check Banyak it out. benda kita orang kutuk dalam tu. Alright Nish, kau punya top man. Top man aku Jap 3, 2, 1 aku fikir je apa top man aku tadi. Aku pun lupa top man aku. Tak apalah, aku macam Sekejap, susah je tu nak tu ni. Okay, cakap lu. Top one aku lah. Ya, pasal rasa tabiat ni rasa macam bagi aku pelik lah. Ambil handphone letak kat telinga. Main je tu. Aku rasa macam benda dia orang buat tu. Dia orang tak speaker lah, masa kau speaker dekat ni. Speaker handphone. Nah, speaker tu letak dekat telinga, lepas tu dia main. Screen dekat atas lah. Kadang-kadang ada satu ikut jenis phone lah. Ada screen kat atas. Screen kat belakang. Ada screen yang dekat belakang. Lepas tu macam ada aku jam juga aku tengok benda. Tu first impression aku bila masuk dalam Dia Orang Buta lah. Aku tunjuk demo lah macam ni lah. Contoh macam ada orang WhatsApp aku dah. Sekejap Contoh set dia macam ni dan dia orang buat macam ni, dia orang dengar. Macam ada yang macam ni. Tak dengar pun. Tak contoh. Aku buatkan ni kalau orang yang nampak. tapi Dia ya orang guna apa? Talk back kan? Voice over je. tapi yang paling rare satu ni aku nampak ni bagi aku macam ni paling macam gak aku rasa. Dia pakai iPad dengan tab. iPad atau tab yang besar tu. Dia guna talkback, guna voice over, pakai iPad besar-besar, pegang. Aku rasa jam tu. Aku rasa yang ada iPad ni kau je kan? Kau ke? Bukan. Oh bukan Kat diri apa dia. Dulu. Alah bodoh. Okay. Ini dulu aku kata aku nampak dulu. dulu. Tapi sekarang ni kau yang sekarang- buat Sekarang ni aku lawan. Aku pakai earphone tu. Kadang-kadang aku Inspirasi pakai earphone. Aku pakai earphone. Aku tak ada lah sekali pegang jam ni sekali. Ya, aku tahu. Kita ni tak sebenarnya kita kutuk orang lain, kita pun kutuk diri sendiri Diri lah. kita sendiri. Ada apa? Bukan kutuk lah, ni sebenarnya nak bagi exposure kat orang luar sana. Supaya orang tak pelik tengok kita orang lepas ni. Tapi masalah dia yang pakai tu B1. Pakai tab besar-besar. Aku ni rabun okey lah. Macam aku kenal dia siapa tu? Kenal dia siapa tu? Jangan nak mention. Janganlah petik. Tak penting pun. Cakap dia Tapi kenal. macam aku rabun ni aku boleh terima lah sikit. Oh, kau nak cakap sebab kau nampak kau boleh guna tab lah. Aku pakai besar kan. Okey lah. Taci tu. Taci. Jam lah. Peduh aku nak Alright. masuk lagi mana. Okay, aku punya top point lah. Aku. Top point aku ini aku rasa biasanya berlaku kalau satu tempat tu banyak orang blind yang sama ada B1 ke, even macam aku yang B2 pun guna gak benda ni lah. Sambil berjalan sambil buat bunyi. Sebab apa? Takut terlanggar dengan orang buta yang lain. Sebab bukan apa, aku dah berapa kali lah langgar dengan abang aku kat kedai urut tu. Dengan Miro pun sambil jalan pun dia buat bunyi lah. Masing-masing ada style lah. Macam ke apa benda sambil nyanyi je. Aku rasa tu Nyanyi sebab kalau tempat tu gelap dan korang nak kena jalan ke satu lorong yang sama di sebuah rumah ke, di sebuah kedai ke, mesti korang nak kena bagi tahu. Betul. So tu antara aku punya top point lah. Aku rasa itu memang pelik lah bagi aku. Macam sial lah benda ni. Kau pelik tapi kau buat juga. Yelah, waktu mula-mula pun waktu aku dekat St. Nicholas tu pun I kata kat engkau, aku macam kenapa orang ni selalu berdehem. Rupanya sebab dia risau orang langgar dia kat kot. So dia sambil dia jalan dia Oh, channel surau lah. selalu masalahnya dia berdehem. Aku macam pelik ke. Kenapa Dia dia duduk. berdehem kan? Dah selalu punya tekak dia tu ada problem nak kena operate. Serius.
Okay, Tok Man finish. Tok Man aku orang buta ni, yelah dia dah tak ada penglihatan, hanya pendengaran dengan cakapan je dia boleh gunakan. Jadi dia ni agak celupar sikit lah tentang sesuatu benda. Contoh macam dia ni jalan dekat satu tempat, bukan jumpa lah, terdengar bunyi-bunyi ke atau tercium bau-bau yang semacam ke, dia akan cepat melenting. Apa tu? Bau apa tu kan? Aku betul dengar orang dia macam apa tu? Itulah satu kan yang aku macam Itu aku setuju. Betul. Tu memang aku rasa sebab satu, diorang macam maybe diorang excited sebab diorang dengar benda yang diorang tak pernah dengar, ataupun bau benda yang tak pernah bau pada waktu yang tertentu. So dia nak explore lah. Dan aku rasa faham memang telinga dia orang macam tu, memang lebih bertelinga kan. Tapi hampirlah semua benda yang berbunyi dalam dunia dia nak tegur. Itu je. Ini tak semestinya berbunyi yang mistik ke apa lah. Aku rasa ini secara general lah. Apa-apa je. Apa-apa je. Tak, kau cakap pasal tu kan, aku teringat macam aku pernah ada seorang member ni. Macam cicit hantu je. Dia totally blind. Dia pergi ujung blok ambil air. Ingat cerita tu. Lepas tu aku kacau dia. Dia raba aku. Lepas tu aku senyap. Pop dia lari. Dia ingat hantu. Tak ada pakai tongkat lah. Ada tu dekat blok sekolah. Jam. Lepas tu dia pakai tongkat lah. Kan bila dia tahu satu benda ada kat situ kan, dia nak raba kan. Dia macam nak tahu kan. Dia pergi lah raba. Kali dia raba. Tak tahu apa benda. Saya tahu apa benda. Pop dia lagi. Aduh kan. Dah tadi malam. Dia lah malam. Apa beza pun malam bagi dia. Kau ni kan jahat sangat. Yang best kan. Yang best member tu bilik dengan aku kan. Dia ajak aku pula lepas tu pergi ambil air. Oh ya. Ada kaitan ni. Alamak, kita ada kaitan. Alright. Itu dia top 3 daripada kami. Kita orang nak minta maaf kalau kita orang ada terguruskan hati sesiapa dalam video ni. Kita orang cuma nak bagi exposure. Tak ada nak kutuk siapa-siapa. Orang tak pelik tengok kita orang. Kita orang pun kutuk dia sendiri tau. Kutuk each other. So kalau korang nak kutuk kita orang, korang kutuk lah kita orang kat komen. Tapi bagi dislike kat kita orang kalau korang betul-betul tak suka kita orang. Kalau korang suka video ni, korang boleh share kita orang punya podcast. Jangan lupa pergi ke kita orang punya social media, Facebook, Instagram, cari je Pantry Club. Boleh like kita orang punya page Facebook, boleh follow Instagram kita orang. Dan itu saja daripada kami, Pantry Club, bukan kongsi gelap. Assalamualaikum. Maafkan saya.